Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam video part 4 kongsi ilmu saham. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada yang telah menonton video part 1 sehingga part 3. Okey, jadi hari ni kita nak kongsikan ilmu asas lagi tentang support dan resistance. Ini agak penting kerana untuk menjadi seorang penganalisa sebelum membeli satu-satu counter tu, kita perlu tahu support dan resistance, di mana kita nak masuk, di mana kita nak keluar lah maksudnya. Okey, sebelum tu saya cuba gunakan counter MP, Manage Pay Sistem Berhad, dan ini bukan buy call, cuma kita nak majlis sharing ilmu, kita panggil bagaimana nak buat support dan resistance menggunakan trading view pada pada counter MP. So untuk permulaan saya boleh katakan yang support dan resistance ni juga kita panggil dia sebagai SNR. Jadi kalau kita berborak dengan kawan-kawan yang sama-sama orang saham ni, kita panggil traders ni, kita akan gunakan short form SNR supaya lebih senang nak faham lah. Okay, maksud dia tu support dan resistance lah. Jadi kita panggil support dan resistance ni, support ni maksudnya lantai lah. Lantai maknanya bawah lah, harga yang paling bawah lah kan, yang senang nak faham. Dan resistance ni ceiling, harga yang paling tinggi yang dicapai oleh counter tersebut pada masa-masa yang tertentu. Tapi sebelum tu saya beritahu juga, saya menggunakan trading view dan time frame saya menggunakan 4 jam, 4 hours, dan candle menggunakan candle. Frame yang saya gunakan ni juga daripada Januari 20 sehingga ke Februari 17 bulan 2021 lah. Ini sela masa yang saya gunakan lah. Okey, kepentingan support and resistance ni memang sangat diperlukan dalam menganalisa pergerakan secara teknikal pada satu-satu counter. Dan kita juga boleh menentukan secara teori dan praktikalkan di dalam graf ni, sama ada harga pada counter-counter sesuatu counter yang kita nak kaji tu berpotensi untuk naik ataupun nak turun. Okey, so sebelum kita nak lukis support dengan resistance tu, benda yang paling penting kita nak tahu ialah memang kita kena kenal pastilah sama ada counter tu dalam keadaan menaik, trend menaik, bullish, ataupun dalam trend menurun lah. Okey, kalau kita tengok dari kanan ke kiri, kita tengok harga ni, yang tertinggi hari ini mencecah pada harga 18 sen setengah. Dan kalau kita tengok sebelah kiri ni, harga tertinggi dia mencecah pada harga 11 sen. Okey, jadi kita boleh simpulkan bahawa counter ni sedang dalam keadaan menaik ataupun kita sebut dia bullish. Okey, dalam counter MP ni lah. So kita boleh lukis lah nanti kat mana support, dekat resistance dekat mana. Okey, nanti saya akan tunjukkan macam mana cara nak lukis. Okey, tapi sebelum tu saya nak beritahu dululah. Okey, support ni, kita ambil satulah support. Saya nak senang nak nampak lah. Jadi kita boleh kongsi sama-sama. Yang ini kita panggil support. Ini paling rendah punya harga, kita letak satu support. Okey, ini support Okey, support ni area di mana demand cukup kuat atau cukup besar untuk menahan harga dari turun, atau kita boleh cakap demand dia melebihi supply. Bermaksud kalau kita nak jual ikan tu tak banyak dalam stok, tapi orang yang nak beli ikan tu terlalu ramai. Itu maknanya support sangat kuat dekat situ, kat sini. Tengok harga pun tak tembus daripada 4 sen tu. Okey, dan harga biasanya bila dia dalam keadaan menurun daripada Januari ni ke Mac ni, dia sedang menurun. Tapi bila sampai support dekat 4 sen ni, dia tak boleh tembus, dan dia cuba untuk pantulkan ke atas. Kalau kita tengok, dia memantulkan harga tu ke atas sehinggalah ke hari ni. Okey, itu memmakna support dekat 4 sen ni sangat kuat. Okey, jadi dia menahan daripada bearish ni terus berlaku lah. Bearish ni menurun lah. Okey, dia menahan dan dia retrace supaya harga tu menaik. Okey,
So itu ialah support lah. Dan jika kalau tembus jika tembus ni harga 4 sen ni, biasanya dia memang akan turun lagi sampai mungkin 3 sen sampai 2 sen, okey. Tapi kebetulan counter ni pada harga 4 sen ni dia punya support sangat kuat lah. Jadi memang so far harga belum turun lagi dari situ. Okey, resistant. Apa itu resistant? Resistant pula, okey, mungkin kita boleh letak satu resistant pada hari inilah. Hari ini kita letak satu resistant. Okey, resistant dia ialah pada harga 18 sen setengah. Sebenarnya 18 sen setengah dia dah cuba banyak kali. Kalau kita tengok pada Ogos 2020, dia dah cuba pecahkan resisten. Dia cuba pecahkan resisten pada harga 18 sen setengah dan dia pernah naik sehingga, okey, ini pun satu resisten atau ceiling pada harga 22 sen. Tapi pada 22 sen ni dia sangat kuat dan dia retrace, dia menurunkan balik harga saham tu dan dia terus jadikan resisten yang baru pada harga 18 sen setengah ni. Okey. Dan beberapa kali pada Ogos 2020 resisten ni cuba ditembusi, tidak berjaya, dan sehingga ke hari ini, Februari ni, counter ni cuba menembusi harga 18 sen setengah, masih juga tidak berlaku. Jadi counter ni mempunyai resisten yang sangat kuat pada harga 18 sen setengah. Okey. Dan jika harga ni berjaya ditembusi pada 18 sen setengah, kalau kita tengok kat sini biasanya bila dia berjaya tembus 18 sen setengah, dia akan membuat resisten yang baru kepada harga 22 sen. Tapi malangnya 22 sen ni resisten dia kuat, dia turun balik. Okey, itu dia breakout lah. Makna dia pernah breakout sekali kat sini. Okey. So dia pernah breakout sekali kat sini lah. Okey. Okey, dan kalau kita tengok apa lagi yang kita boleh cerita tentang support resistance ni, jika dia kuat ni memang dia akan membuatkan harga tu turun balik lah. Dan kalau saya ulang balik, kalau dia berjaya tembus, dia akan breakout lah. Okey. So seterusnya saya boleh kongsikan ialah kegunaan support and resistance lah. Macam mana kita boleh membuat belian ataupun entry, ataupun kita buat jualan, ataupun kita kata exit lah melalui penggunaan support dan resistance ni. Okey. So kalau harga tu breakout, maknanya itu adalah signal untuk kita beli satu-satu counter tu lah dengan harga breakout tu. Okey, contohnya kalau dekat hari ni harga resisten dia ialah 18 sen. Jika hari esok harga ditutup pada 18 sen setengah, itu ialah satu signal untuk entry lah, kita kata buy secara breakout lah. Okey. Dan jika dia menurun, contohnya kalau kita ambil lagi satu support lah okay, kita buat lagi satu support. Ini pun kita boleh letakkan satu support. Kalau kita tengok beberapa kali cuba ditembusi harga ni untuk turun tapi tidak berjaya. Okey. Ini lagi banyak hari ni. Okey. Cuba ditembusi tidak berjaya. So maknanya ini ialah resisten yang sangat kuat. Selepas resisten 4 sen ni, harga tidak pernah turun daripada 13 sen setengah. Okey. Apa yang saya nak ceritakan, jika harga ni menurun daripada 13 sen setengah, okey, katalah masa kat sini ni, nanti mungkin lagi 2-3 hari dia menurun, kita nak tengok menurun, kita jangan belilah. Katalah ini harga ni besok tak tembus, kalau saya tak akan masuk counter ni. Dan dia menurun, mungkin sampai sini dia nampak naik, mungkin dia menurun lagi sampai dekat 13 sen setengah ni, mungkin dia nak cuba naik,
Boleh kita tengok-tengok lah kalau ada indikator-indikator lain lagi yang kita boleh masukkan. Tapi ini saya nak cerita yang pentingnya ialah support dan resistance lah. Macam mana kita nak tahu dia valid tak valid? Okay. So bila dia menembusi tu, dia dah valid lah. Kita panggil dia breakout lah. Jadi ini kita nak tunggu yang ini valid. Bila valid, bila harga tu melebihi 18 sen setengah tu, maknanya harga tu valid, dia breakout lah. So kita boleh entry lah. Tapi ini bukan buy call lah. Saya tak mengajak anda beli. Saya tak boleh ajak anda beli. Okay. So support and resistance ni pun kita boleh buat dia dalam bentuk condong garisan tu. Dia bukan sahaja dalam bentuk garisan mendatar macam yang saya dah buat 3, 4 ni. 1, 2, 3, 4. Dia juga boleh dalam bentuk condong. Okay, condong macam mana? Okay, kita panggil dia trend line. Katalah kita buat dia pada harga, okay, mungkin daripada sini ke sini. Okay, ini trend line yang condong. So kalau sebelah sini, maknanya saya pergerakan harga tu saya jangkakan dia akan bergerak nilai terendah dia pada garisan condong ni lah. Dan jika harga tu menurun pada garisan trend line yang saya buat warna ungu ni, dia akan menurun lagi lah sehingga ke kemungkinan ke support yang mendatar ni pada harga 13 sen setengah. Okey, itu fungsi dia lah. Jadi mungkin cukup sekadar hari ini kita ceritakan tentang support dan resistance, mengapa pentingnya support dan resistance, dan support boleh jadi resistance, resistance boleh jadi support pada perbezaan masa yang tertentu. Okey, kalau kita tengok balik semula, daripada sini ini ialah resistance. Okey. Tapi dia mungkin akan jadi support bila harga tu menaik dan dia cuba menurun. Ini dah jadi support. Okey. Dan yang ini kat sini ialah support. Tapi kat area sini dia jadi resistance sebab masa dia naik harga ni, dia sedang menuju kat area sini, ini ialah resistance. Dan bila harga dapat ditembusi, breakout, tu signal belilah bila breakout. Dia menurun, ini menjadi resistance pula. Sebelah sini dia menjadi resistance. So, okay guys, mungkin cukup untuk hari ini berkenaan dengan support dan resistance. Mungkin boleh komen dekat bawah apa rasanya lagi yang boleh saya sharekan. Semoga bermanfaat kepada semua. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.